اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hati Faridah, muka surat 4, baris yang ke-5 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Islam yaitu Islam mengaku dengan tidak fikir bicara. Mengaku di sini oleh lidah seseorang. Mengaku dengan tidak fikir bicara. Mana mengaku bulat-bulat. Tu dah panggil dah. Dengan tidak fikir bicara. Mengaku oleh lidah seseorang. Lidah di sini maknanya mengaku zahir. Terima zahir. Sama ada terima tu secara akuan lidah, ataupun terima tu secara angguk ke, ataupun terima tu secara yang mana kita jadi Islam yang kita warisi daripada ibu bapa. Kemudian secara zahirnya kita tidak pernah pun engkar tolak. Itu makna terima dengan lidah di sini, bukan semestinya lidah sahaja. Maknanya terima secara zahir dengan betul, serta tidak menolak. Tidak menolak engkar. Tidak menolak engkar. Mana tidak menolak? Mana tidak menolak, tidak engkar. Tidak menolak dan tidak engkar. Jadi menolak engkar ni satu makna lah. Tidak menolak engkar juga gitu. Mana tidak menolak perkara agama, tidak engkar perkara agama. Tidak menolak ni akan perkara agama yang mudah, yang dibawa oleh Rasul. Mana seperti betul 2 kalimah syahadah dan sembahyang dan lain. Kalau tidak ia beramal sekalipun. Dalam kitab asal Faridatul Faraid, seperti meninggal ia akan sembahyang, atau umpamanya selama-lamanya sekalipun. Jadi Islam iaitu mengaku dengan tidak fikir bicara oleh lidah seseorang dengan betul, serta tidak menolak engkar akan perkara agama yang mudah. Mana perkara agama ni? Yang dibawa oleh Rasul. Kita masuk kepada takrifan Islam, pengertian Islam. Kemudian takrifan pengertian iman, yang terakhir takrifan pengertian ihsan. Islam, iman dan ihsan terkandung dalam agama yang dibuat datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ini agama. Mana hak Nabi kita bawa merangkumi dalam agama ni 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Nak pergi pada takrifan pengertian Islam, iman dan ihsan.
Dia berkaitan dengan takrifan Islam, iman dan ihsan ni kena letak molek. Tak kena letak akan terpesong daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Terkadang jadi terpesongnya daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah, tidak faham agama. Apa tak faham agama? Tak faham apa dia pengertian Islam, tak faham apa dia pengertian iman, tak faham apa dia pengertian ihsan. Ini permulaan pembicaraan nak ngaji agama. Biar kita faham Islamnya apa, imannya apa, takrifan dia. Faham bab takrifan Islam dan iman, barulah kita pergi kepada rukun dia. Jadi antara takrif Islam dengan rukun Islam selaras. Takrif iman dengan rukun iman selaras. Contoh takrif solat dengan rukun solat selaraslah. Takrif solat, bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yang disudahkan dengan salam. Pergi pada rukun. Rukun yang pertama niat takbir berdiri. Selaras tak dengan takrif solat? Selaraslah. Jadi antara Islam dengan rukunnya selaras. Antara iman dengan rukunnya selaras. Jadi nak cerita ni dengan hak susunan ayat ni, dia gini, Islam, iman, ihsan ni dia kena cerita sekaligus. Baru kita boleh membezakan Islamnya apa, imannya apa, ihsannya apa. Setengah-setengah kelas saya buat catatan di whiteboard. Islam, iman, yang ketiga ihsan. Sebab Islam ni sendiri dia ada dua takrifan. Dalam kitab kita ni takrifan dalam kitab tauhid. Takrif Islam, takrif iman mengikut pandangan ulama tauhid. Dan dia ada takrifan Islam yang lain, dia ada takrifan iman yang lain. Di sini ialah kita cerita secara kod luar dululah. Lepas tu kita masuk kod kitab semula. Secara kasarnya Islam terima zahir, iman percaya hati, ihsan buah apa yang kita terima tu. Dia gitu cara kasar. Islam bukan buat. Sebab tu di sini di hujung takrif tu, kalau tidak ia beramal sekalipun. Dan kitab Faridatul Faraid, meninggal akan sembahyang dan umpamanya selama-lama sekalipun. Sebab apa? Sebab beramal, mendirikan solat, berpuasa, itu bukan habuan Islam, itu habuan ihsan. Apa ihsannya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Jibril alaihi salam tanya Nabi, akhbirni anil ihsan, cerita akan daku ya Muhammad, apa dia ihsan? Nabi SAW pun jawab, anta'budallah, itu ihsan. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara, itu kedudukan. Ihsannya anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri kepada Allah, dengan bahawa engkau buat apa yang Allah perintah, engkau tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Mana Tuhan perintah sembahyang, engkau sembahyang, itu ihsan. Apa Tuhan perintahnya puasa, engkau puasa, itu ihsan. Kalau ihsan tu bersembahyang, ihsan tu berpuasa, Islam nak letak mana pula? Sebab rukun Islam kita mendirikan solat, rukun Islam kitanya berpuasa. Tiba-tiba bersembahyang, berpuasa adalah masuk kepada ihsan. Ni dia banyak cabang. Dia banyak cabang. Jadi ihsannya adalah anta'budallah, engkau mengabdikan diri kepada Allah dengan bahawa engkau beramal, engkau menunaikan perintah, engkau meninggalkan larangan, itu ihsan. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah, itu maqam mukasyafah, itu maqam aulia, itu bab maqam.
Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jika engkau tidak boleh melihat Allah, basirah engkau tidak memandang Allah, fa innahu yara, engkau mestilah memperingatkan ke diri engkau bahawa Allah sentiasa melihat akan engkau. Itu dipanggil maqam muraqabah. Itu bab maqam. Nanti kita akan cerita balik tu. Tapi kita nak poinnya, ihsan adalah anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri kepada Allah dengan bahawa engkau buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Itu ihsan. Islamnya terima perkara Tuhan suruh, terima perkara Tuhan larang secara zahir. Kalau Tuhan kata sembahyang wajib, kita akur sembahyang wajib. Apabila Allah Ta'ala kata puasa wajib, kita akur puasa wajib. Itu Islam. Apabila Allah Ta'ala kata judi itu haram, kita akur, ya judi itu haram. Bila Allah Ta'ala kata zina itu haram, kita akur, ya zina itu haram. Itu Islam. Imannya kok dalam pula. Hati kita terima perintah Allah solat ni. Hati kita terima perintah Allah puasa ni. Hati kita terima larangan Allah judi zina tu, hati boleh terima. Itu iman. Ihsannya mana? Dah terima-terima, buatlah solat tu, buatlah puasa tu, tinggallah judi tu, tinggallah zina. Itu ihsan. Apa tak? Ni keluar dulu ni, kita baca kitab semula. Dia kadang-kadang payah juga susunan ayat tu payah sikit. Kita keluar cerita dulu, faham baru kita masuk ayat kita. Kalaulah Islam tu bersembahyang, kalaulah Islam tu berpuasa, memang Islam tu bersembahyang, Islam tu berpuasa. Tengok terang-terang kan rukun Islam yang kedua, mendirikan solat. Mendirikan solat ni buatlah. Kalau tu rukun Islam yang kedua kan. Jadi kalaulah mendirikan solat tu rukun Islam, tak ada satu rukun, apa jadi? Kalau tak ada satu rukun, apa jadi? Berpuasa rukun Islam, mengeluarkan zakat rukun Islam, mengerjakan haji rukun Islam. Buat belaka tu rukun. Kalau tak ada rukun jadi macam mana? Contoh, rukun solat rokok. Kalau tak rokok jadi macam mana solat? Batal. Macam gitu. Rukun wudu, basuh tangan sampai ke siku. Kita malah basuh muka, sapu kepala, basuh kaki, tangan sayang misalnya. Apa jadi wudu kita? Tak pakai. Macam mana? Sekarang ni rukun Islamnya mendirikan solat, rukun Islamnya berpuasa. Kalau tidak mendirikan solat, tak ada satu rukun. Kalau tidak berpuasa, tak ada satu rukun. Macam mana Islam dia? Batal, murtad. Orang puasa murtad. Orang yang tidak mengeluarkan zakat murtad. Orang yang tidak mengerjakan haji dalam keadaan dia ada kemampuan murtad. Tidak. Kalau tidak berpuasa murtad, tidak berzakat murtad, itu khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Dah kalau tak murtad macam mana? Itu rukun tu kan. Ini kena faham boleh. Saya sebut dah tadi kan, salah pengertian berkaitan dengan takrif Islam dan iman boleh terpesong kita dah berjalanan ahli sunnah wal jamaah. Khawarij bukan ahli sunnah wal jamaah. Islamnya buat, tak buat batal Islam. Islamnya kerjakan, tak kerjakan perintah Allah, batal Islam. Islamnya laksana perintah Allah, laksana hukum Allah, tak laksana murtad, kafir. Ini khawarij bukan ahli sunnah wal jamaah. Rukun Islam kan buat kan. Yang pertama mengucap, buat juga tapi dengan lidah. Yang kedua mendirikan solat, buat juga. Tapi di sini dia punya takrif, terima, mengaku tu terimalah. Kalau tidak ia beramal sekalipun, tengok di hujung dia tu. Kalau ia tidak beramal sekalipun, mana tak semayang Islam lagi, tak puasa Islam lagi, zakat tak bayar Islam lagi,
haji tidak tunaikan, Islam lagi walaupun tak beramal sekalipun, nak pergi ke mana pula tu? Walaupun kita duk ngaji bab Islam iman ni, tapi kita ngaji ni bukan ngaji peringkat budak-budak baru nak mengenal, bukan, untuk ambil faham molek. Kita kena faham molek tarikh Islam, tarikh iman. Sebelum daripada kita pergi kepada rukun Islam, rukun iman, kita kena faham dulu, walaupun rukun Islam tu ada 5, rukun iman ada 6, tapi rukun Islam ada 5 tu, satu menjadi asas kepada Islam. Satu daripada 5 rukun, iaitu rukun syahadah, menjadi asas kepada Islam tu sendiri. Rukun iman 6 rukun. Asasnya 2 rukun. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Asas dia. Sebab antara takrif dengan rukun asas tu dia memang kena bubuh selarah. Contoh, Islamnya terima. Islamnya terima. Rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Ini secara kasar dulu. Mengucap 2 kalimah syahadah ni kepada orang-orang kafir yang nak masuk Islam, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Adapun kita hak Islam yang kita warisi daripada ibu bapa, tak syarat mengucap. Kita lahir tu sudah sebagai orang Islam. Kita mati dalam perut mak pun diuruskan jenazah kita sebagaimana orang Islam yang tua-tua. Kita mati dalam perut mana? Budak ni mati dalam perut mak dia, tapi dihukumkan orang Islam, jenazahnya diuruskan sebagaimana orang Islam tua-tua tu. Contohnya 6 bulan ke atas lah dalam perut mak. 6 bulan ke atas. Dalam perut mak tu 6 bulan ke, 7 bulan ke, 8 bulan ke mati. Nah, diuruskan jenazah, ditajhizkan jenazah, disempurnakan jenazah sebagaimana orang Islam tua-tua tu. Mandi, kapang, sembahyang dan kebumikan di perkuburan orang Islam. Sebab apa? Islam dia ni. Ambil Islam mana? Mati dalam perut. Islam ambil daripada mak dia. Tabaan li abawai dia panggil. Turut kedua ibu bapa dia. Hak mengucap 2 kalimah syahadah ni adalah orang kafir yang nak masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Kita hak Islam dah ni tak syarat mengucap, tapi kita syarat kena terima bahawa mengucap 2 kalimah syahadah ni adalah rukun Islam. Setakat tu je. Islam dah tu. Jadi kita ambil daripada pengertian. Apa pengertian mengucap 2 kalimah syahadah? Contohlah orang kafir nak masuk Islam. Orang kafir nak masuk Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan kena baca Fatihah, bukan kena baca Qul Huwallah. Orang kafir nak masuk Islam kena baca Fatihah tak? Kena baca Qul Huwallah tak? Kena mengucap 2 kalimah syahadah. Ni kedudukan nak jadi orang Islam ni, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Apa dia pengertian mengucap 2 kalimah syahadah ni? Sebab tu tua dulu ngaji syarat nak sah syahadah. Syarat nak sah syahadah waktu tu dulu ngaji kan. Kita tak ada erti pun apa dia syarat untuk sah syahadah. Dalam syahadah pengakuan kita, tiada Tuhan melainkan Allah. Allah je Tuhan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengaku Allah je Tuhan kita, tidak ada Tuhan yang lain, Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan bawa perkara agama. Bila kita mengaku Allah je Tuhan kita, Nabi Muhammad utusan Allah, apa yang Nabi bawa datang daripada Allah. Kalau kita mengaku Allah Tuhan kita, kita kena terima ke tidak apa yang Nabi bawa. Kita mengaku Allah je Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, bawa agama kepada kita. Nabi kita bawa agama kepada kita. Agama bukan akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ni dah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak saksi bahawa Allah je Tuhan kita, Tuhan menetapkan perkara agama, kita sebagai orang yang ada syahadah, pastilah kita akan terima
bulat-bulat perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syahadat. Dan Allah je Tuhan kita kan, kita naik saksi. Bila Allah tetapkan agama, kita lagi kok mana lagi? Melainkan kalau kita ada Tuhan yang lain. Kita ada Tuhan yang lain. Ni satu Tuhan, ni satu Tuhan. Tuhan yang pertama ada Rasul dia. Tuhan yang kedua ada Rasul dia. Kita tengok ketetapan daripada Tuhan yang pertama ni payah tergita dulu. Ketetapan Tuhan yang kedua takut sesuai dengan nafsu kita ke? Tu bolehlah kita pilih-pilih. Tapi syahadah kita Allah je Tuhan kita. Bila perkara tu datang daripada Allah, kita sebagai orang Islamnya terima bulat-bulat tanpa kira bicara. Tu takrif Islam nak regu dengan asas rukun Islam syahadah. Sehingga kan kalau batal Islam dipanggil batal syahadah. Jadi seolah-olahnya Islam dengan syahadah ni sama. Syahadah Islam tu takrif dia sendiri. Syahadah satu daripada 5 rukun. Kenapa batal Islam dipanggil batal syahadah? Sebab antara Islam takrif dengan syahadah ni dia selaras. Kenapa kita orang Islam kena terima bulat-bulat ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Sebab syahadah kita mengaku hanya Allah sahaja Tuhan kita. Bila hanya Allah sahaja Tuhan kita, nak tebik kat mana lagi kitanya? Nak lari kat mana lagi kitanya? Allah kata wajib, ya wajib. Allah kata haram, ya haram. Sebab apa terima bulat-bulat gitu? Mikir kok sikit kok. Tuhan kata wajib ni sesuai ke tak? Tuhan kata haram ni sesuai ke tak? Nak mikir kat mana? Sebab Allah je Tuhan kita. Kita ni hamba Tuhan. Maka kita kena terima bulat-bulat segala hak Tuhan tetapkan. Sebab apa? Sebab hanya Allah saja Tuhan kita. Itu syahadah. Join dengan takrif Islam. Terima. Zahir. Gi pada hati pula. Gi pada hati, kita beriman dengan Allah. Kita beriman dengan Rasul. Hati kita pun terima hak Nabi kita bawa, terima dalam pula. Lepas tu terima saja, laksanalah pula. Hak wajib-wajib tu buatlah, hak haram-haram tu tinggallah. Tu ihsan. Bila ada je ihsan, barulah Islam dan iman jadi comel, lengkap, baru jadi sempurna. Tetapi kalau ihsannya tak ada, Islamnya tetap sah, imannya tetap sah, tapi tidak sempurna. Sebab hanya terima tapi buatnya tidak. Kemudian apabila Islam dengan makna terima, rukunnya mendirikan solat, berpuasa, itu kita kena beri jadi selaras lah. Dengan Islam terima, rukun Islamnya mendirikan solat. Apa makna mendirikan solat? Terima kewajipan mendirikan solat. Dia kena takdir seumpama tu. Terima kewajipan mendirikan solat. Itu rukun Islam yang kedua. Sebaliknya kalau tidak terima, semayang tak wajib dia kata. Sebab dia dengan Tuhan rapat dah, makrifah sungguh-sungguh dah. Jadi saya solatnya tak wajib, murtad dia. Sebab apa? Tidak ada rukun Islam yang kedua. Terima kewajipan mendirikan solat, tiba-tiba dia tolak, dia engkar semayang tak wajib sebab dia dengan Tuhan rapat dah, kafir lalu dah. Adapun kalau dia terima semayang tu wajib tapi dia malah, Islamnya tidak terbatal, tapi Islam yang tidak ada ihsan, Islam yang fasik, Islam yang derhaka. Tapi kita biasa dengar Islam ni pasal lain. Kita biasa dengar Islam ni mengerjakan barang yang didatangkan oleh Rasul. Buat. Junjung. Bukan gitu. Biasa dengar tak? Junjung. Islam, junjung perkara agama kita dah takrif dia. Junjung. Dalam Hidayatus Sibyan, Islam ni junjung apa dah? Dia junjung ni boleh tak pergi kepada makna terima? Adakah junjung ni semata-mata buat laksana baru panggil junjung? Kita kira hak sesama kita. Junjung perintah, junjung titah.
Junjung tu makna apa? Terimalah dulu, lepas tu kat pergi buatlah dah. Ke mana? Ke junjung tu buat lalu. Junjung perintah, junjung titah. Apa makna junjung? Terima dah. Jadi junjung ni sendiri pun boleh pergi pada makna terima dan boleh pergi pada makna buat, laksana. Dan memang ada di kalangan ulama tauhid sendiri mentakrifkan Islam dengan makna buat. Ada. Islam wa qila al-amal. Islam dengan makna buat. Bila Islam dengan makna buat, selaras dengan rukun. Rukun pun buat ni. Mengucap, mendirikan solat, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Bukan buat tu panggil. Boleh beza tak terima dengan buat ni? Terima ni kita akur. Semayang wajib. Ya, semayang wajib tu perintah Allah. Itu terima. Puasa wajib. Ya, puasa wajib ni perintah Allah, Quran terang-terang. Itu terima. Buat laksana ni, bersembahyang itulah buat laksana, berpuasa itulah buat laksana. Dia kena ingat baik, antara dua ni dia tidak berlaziman. Antara ni tidak berlaziman. Bukan makna orang yang tidak buat maka tidak terima. Tidak semestinya. Tak buat mesti engkar, tak terima. Tak semestinya. Adakah semestinya orang yang tidak solat dia engkar kewajipan solat? Semayang tak wajib, menyusahkan. Orang yang tak puasa semestinya dia engkar. Puasa ni apa benda sehari tak makan bukan dia ni. Ada tak seumpama tu? Tak semestinya. Orang yang tidak laksana kewajipan tutup aurat perempuan contohnya, seperti dia engkar. Dia rambut dilepas, oh perempuan, dia tak tutup aurat. Adakah yang tidak laksana perintah tutup aurat ni seperti dia engkar? Tutup aurat perempuan ni ketinggalan zaman, udara tak masuk, kesihatan tak bagus, gitu. Adakah semestinya orang yang tidak laksanakan perintah tutup aurat sepertinya berartinya mesti dia engkar? Tak semestinya. Dia akur tutup auratnya wajib. Lepas tu kenapa awak tidak tutup aurat ni derhaka ni? Tak siapa seru dia kata. Seru ke apa tak tahulah. Seru wakil, seru Israel barangkali. Tak apa seru. Ataupun dia kata dah naik Mekah lagi. Lepas naik Mekah baru tutup aurat. Tapi kita nak beza sini. Adakah orang yang tidak laksana, tidak beramal dengan perintah agama berarti dia engkar? Tidak semestinya. Orang yang laksana sendiri, orang yang buat sendiri, tak semestinya diterima. Kadang-kadang dia buat dan kadang dia dipaksa. Kadang-kadang dia buat kerana dia ada tujuan yang lain. Sebenarnya tak terima pun. Jangan kita kata tak laksana, engkar, tolak. Ingat baik, engkar agama, tolak agama, batal Islam. Tapi agama ni bukan sekalian perkara agama lah. Lepas tu dan tarikh dia kata akan perkara agama yang mudah dia panggil. Akan perkara agama yang mudah. Kita akan bicara tu. Perkara agama ni luah. Nabi menyampaikan agama 23 tahun. Jadi perkara agama ni banyak. Ya. Terima sekalian perkara agama. Kalau terima sebagai perkara agama, kita tahu tak kesekalian perkara agama? Tahu ke tak? Kalau Nabi sampaikan agama 23 tahun tu, kita tahu tak sekalian perkara agama? Tak tahu. Berapa persen kita tahu? Tak tahulah, sejuring je barangkali ya. Kalau kita tahu. Orang Islam kena terima perkara agama. Perkara agama yang mudah. Ni bahasa-bahasa ni, terjemahan ni tak apa nak kena dengan bahasa kita. Mudah di sini bukan mudah buat tu, bukan. Mudah dengan makna perkara ni orang tahu belaka walaupun tak ngaji banyak pun sebab benda so. Tu makna mudah. Jadi gini, perkara agama nak buat ni banyak. Tapi antara banyak-banyak ni ada benda yang besar-besar, ada benda yang halu-halu. Kita buat apa ni perbandingannya, contohnya kalau besar-besar ni daripada jauh nampak dah.
Kalau orang kecil-kecil ni kena pergi ndak dekat, kena pergi dekat. Ndak panggil dah. Faham tak ndak? Ndak dah. Ndak dekat sikit je. Ni jauh mai kok dekat sikit ndak kok molek, faham tak ndak? Dia kena mari dekat sikit lah baru nampak. Ni, berapa kecil ni? Jadi sama untuk perkara agama ada perkara besar. Perkara ni datang daripada Rasul ni. Hak Rasul bawa ni. Tapi benda ni benda besar. Tak ngaji banyak pun boleh tahu. Ini hak Nabi bawa. Kadang-kadang budak-budak pun tahu. Ni hak Nabi bawa. Kadang-kadang orang kafir pun tahu. Ni hak agama Islam ni. Dia panggil perkara agama yang mudah. Hak ni wajib kena terima. Tolak ni batal Islam. Mana contoh perkara agama hak mudah? Orang tahu belaka. Kalau dalam kitab dia panggil maklumun fiddin bid-darurah. Perkara yang diketahui daripada agama hak Nabi bawa secara darurah. Darurah ni secara mudah-mudah, secara simple je boleh tahu lalu dah. Bukan darurah hak lapar boleh makan makanan haram tu, bukan tu. Darurah mana dengan cara latah. Contoh kewajipan solat. Orang tahu belaka? Budak pun tak. Orang kafir pun tahu. Orang Islam wajib solat. Puasa semua orang tahu. Haram judi, haram zina, semua orang tahu. Orang kafir pun tahu. Orang Islam haram judi. Orang kafir pun tahu. Orang Islam haram zina. Ini apa ke? Perkara agama hak sosok. Hak tu kena terima. Tolak hak tu murtad ni waliyazabillah. Semayang tak wajib, murtad. Puasa tak wajib, murtad. Alah judi. Bukan kita paksa-paksa judi. Nah, tengok drama tu lah. Dia kan dia capuk duit tu kan. Orang bawa pistol kepala ke? Habis tu bawa duit. Tak bawa duit tembok. Dia capuk duit tu senyum-senyum kan? Macam mana? Lepas tu dia pun pusing lah. Apa dia pusing lah? Kan? Suka rela kan? Capuk. Boleh ke siapa? Orang boleh tersenyum. Orang habis duit tu senyap je. Tak ngamuk-ngamuk apa. Suka-suka. Rela-rela. Berapa nak haramnya? Murtad orang ni. Wa'alaikumsalam. Murtad. Sebab apa? Larangan judi. Semua tahu belakang. Tiba-tiba dia kata tak haram. Maknanya dia sudah engkar. Tolak perkara agama. Hak diketahui secara mudah. Murtad orang ni. Hak mana kalah tu? Balik esok mari dapat balas pula. Ambil semula. Esok dia mari balas pula. Hilang habis pula. Lusa dia mari balas pula. Hilang habis pula. Anda panggil gila judi. Dia boleh duit gaji stokor duit gaji. Contoh lah. Stokor 3,000. Ni duduk rumah duduk tunggu macam-macam nak beli 3,000. Pergi tempat judi. Ni hak 2,000 ni hak dia tak dah ni. Hak di rumah ni 2,000 ni. Tak dah. Hak 1,000 nya dia nak panggil apa? Nak mana? Nak ni. Nak bertaruh lah. 1,000 kok kan? Hak 1,000 ni jadi 2,000 ke 3,000 ke 4,000 ke kan? Dak 1,000 ni. Hak 2,000 ni ni dak kosek ni. Hak ni wali rumah ni. Hak 1,000 ni je 1,000 ni je. Hilang hak 1,000 habis. 2,000 dak pernah cukup dah ni. Ambil dulu ni, ambil dulu tu bit dulu ambil akhirnya sehabuk pun tak ada. Ada orang gila orang panggil. Dia panggil gila judi. Tapi nak ceritanya, orang yang berjudi tu bukan suka rela. Tak ada orang paksa-paksanya. Maka halal dia kata, murtad orang ni. Ada pun orang yang berjudi, dia berjudi. Emang ni kuat je, emang tahu tak judi tu haram? Tahu. Kenapa diterima judi tu haram? Tapi dia berjudi, maknanya dia tidak ada ihsan. Dia tidak turut perintah Allah dengan bahawa meninggalkan yang diharamkan judi itu. Maknanya dia orang Islam yang derhaka kepada Allah. Tapi Islam ni tak batal. Sebab dia masih lagi akur terima judi itu haram. Hak kata batal ni, dia engkar tolak judi itu halal. Dia murtad. Berzina bukan rogol. Suka sama suka, nak sama nak. Apa nak haramnya? Kalau rogol haram lah, sebab dia paksa orang. Zina suka sama suka, kenapa nak haram? Murtad orang ni.
Jawab mudah-mudah dalam agama. Sebab apa? Dia tak terima hukum haram zina, yang mana haram zina ni semua orang tahu belaka. Adapun kalau dia berzina tapi dia tetap terima bahawa zina tu haram, dia masih dihukumkan sebagai orang Islam. Tapi tidak ada ihsan, orang Islam yang fasik, yang zalim, yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, balasannya neraka. Tapi hukum atas dunianya, dia masih lagi sebagai orang Islam. Selagi terima, tidak tolak, tidak engkar perkara agama yang diketahui secara darurah, secara mudah-mudah. Itu Islam. Terima. Jual terima ni dengan pengakuan syahadah kita. Allah je Tuhan kita. Dan Allah je Tuhan kita. Allah wajibkan solat, terima. Allah wajibkan puasa, terima. Jangan pertikai. Terima. Dan kita nak kata terima, mengaku dengan tidak fikir bicara. Terima bulat-bulat. Itu orang Islam. Kita nak fikir bicara macam mana? Sebab Allah je Tuhan kita. Allah yang mengetahui segala-galanya. Kita jahil. Kemudian Allah menetapkan satu-satu perintah, Allah menetapkan satu-satu larangan. Siapa kita yang nak fikir kira bicara? Nak tengok dulu hak Allah Ta'ala perwajibkan ni guana, hak Allah Ta'ala larang ni guana. Siapa kita? Kita hamba Allah yang jahil, yang mengatakan wajib. Allah satu-satunya Tuhan kita, yang mengetahui segala-galanya, yang hakim bijaksana. Maka kita akan terima bulat-bulat. Dia perkara-perkara yang diperintah, yang kita boleh kira bicara fikir ni, hak perintah sesama kita. Perintah sama kita. Dia suruh buat ni, memikir kau sikit dia suruh buat tu, dia kedok dah tahu Sebab apa? Sebab dia kita, yelah, sama-sama tak pergi mana pun. Tu boleh kita mikir. Tapi kalau perintah datang daripada Allah, siapa kita nak fikir? Nak bincang, nak mesyuarat. Macam mana perintah Allah wajib ni macam mana? Tak nak fikir tu. Kena laksana dalam keadaan macam mana, bukan nak terima je. Macam contohlah, contoh. Macam kita kata bab haji. Melontar contohnya. Melontar ni kadang-kadang jadi mati orang apa semua kan. Ada tak orang ni nak berbincang? Kita mesyuarat. Adakah hukum melontar ni sesuai ke tak sekarang? Ada tak orang ni? Tak ada orang ni. Sebab apa? Itu datang daripada Allah. Mati orang ni, repuh lah apalah. Itu cerita lah tu. Itu perintah Allah. Ada tak orang ni kata kita bermesyuarat, kita berbincang macam mana hukum melontar ni sesuai tak zaman sekarang? Masa Nabi sesuai lah. Hajatul Wada 100,000 lebih je. Sekarang ni makan juta. Sesuai tak lagi hukum melontar? Tak ada berani. Sebab apa? Itu hukum Allah. Kita ada syahadah. Terima bulat-bulat perkara agama yang datang daripada Allah. Itu Islam. Imannya terima hati, itu iman. Ihsannya laksanakan, tunaikan, buat apa yang diterima. Tapi Islam ada makna buat. Saya sebut tadi, Islam ada makna junjung dengan makna buat. Maka selaras dengan rukun, rukun pun buat juga. Mendirikan solat, berpuasa. Maka ni perlu pada huraian yang lain pula. Ni kena ngaji molek. Kena perlu pada huraian yang panjang lebar pula. Kalau Islam dengan makna buat, kena hurai panjang lebar pula. Islam dengan makna buat, kita apa ke? Compare ke apa panggil? Compare apa? Kita lagakan pula dengan takrif. Compare apa panggil? Kita bandingkan dengan rukun. Selaras. Islam makna buat, mengerjakan. Junjung dengan makna buat. Kita akan bandingkan dengan rukun. Rukun pun buat juga. Mendirikan solat, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Selaras. Tapi rukun ni mendirikan solat, berpuasa. Rukun kalau tak ada, tidak sah. Batal Islam kalau tak ada rukun. Dia kena hurah pula. Rukun di sini bukan rukun hakiki, dia kata. Rukun urfi.
Tu kata kena ngaji pula tu. Kalau pakai tarikh Islam dengan makna terima, dengan makna buat. Rukunnya mendirikan solat, rukunnya berpuasa. Tiba-tiba solat tidak didirikan, tak ada satu rukun. Puasa pun tak juga, tak ada satu rukun. 2 rukun. Haji dia mampu tak, dia sayang harta benda dia, tak ada satu rukun. Zakat pun dah bayar, 4 rukun pun tak ada. Gua nak kira, tak ada 4 rukun tu, batal tak Islam dia? Tak batal. Dia kan rukun kan. Kalau kita pergi pada Islam mana buat, rukun pun buat, ini bukan rukun hakiki dia panggil. Payah sikit orang kot ni. Rukun hakiki, rukun hak sungguh-sungguh. Mana rukun hakiki? Macam rukun solat, tak ada satu batal solat. Rukun wudu, tak ada satu batal wudu. Rukun haji, tak ada satu batal haji. Ni rukun hakiki, rukun sebenar-benar. Dan ini rukun kau ni dipanggil rukun urfi. Pada panggilan kita ni rukun. Sebab apa? Besarnya semayang ni. Kalau tak ada semayang tu macam tak ada Islam. Dia gitu. Seolah-olah seperti rukun. Besarnya puasa ni. Kalau tak ada puasa tu macam tak ada Islam. Besarnya mengeluarkan zakat ni. Tak ada zakat, tak ada Islam. Dia panggil rukun urfi. Pada panggilan seperti rukun, tapi bukan rukun yang sebenar-benar. Sebab rukun sebenar-benar tak ada satu, batal. Kalau nak pakai Islam dengan makna buat. Memang dah kita ada Islam dengan makna buat. Tapi pandangan muktamadnya dalam kitab kita ni, Islam dengan makna terima, akur. Tapi rukunnya tak belaga. Sebab rukunnya mendirikan solat, berpuasa, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji. Tu buat belaka. Rukunnya terima, buatnya ihsan. Tapi rukunnya buat, kena takdirkanlah, kena tambah ayat lah. Mendirikan solat, yakni terima kewajipan mendirikan solat. Berpuasa, yakni terima kewajipan berpuasa. Mengeluarkan zakat, yakni terima kewajipan mengeluarkan zakat. Sebab kita nak selaras dengan tarikh Islam ni adalah terima. Bersembahyang, berpuasa, ihsan. Daripada yang ketiga tu. Ni jadi bolong sikit ni. Sebab biasa saya pakai whiteboard. Islam tarikh ni nak kira kat mana, tarikh ni kat mana. Macam juga iman. Iman dalam kitab kita ni membenar hati, itu iman. Terima hati, percaya hati, itu iman. Biasa tak dengar iman ni adalah tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan, buat dengan jawarih. Biasa dengar tak? Iman. Tasdik bil qalbi, benar hati. Ikrar bil lisan, mengaku secara zahir lidah. Sudah buat dengan jawarih. Kalau silap ada dalam nasyid kanak-kanak. Nasyid yang membicarakan pengertian iman. Iman, benar hati, ikrar dengan lidah, terima, buat dengan jawarih, laksana. Itu iman. Biasa dah dengar tarikh iman seumpama tu. Biasa pakai tarikh iman ni apa? Tarikh iman. Islam 2 pandangan. Terima 1 pandangan, buat 1 pandangan. Atas pandangan muktamad, Islam dengan makna terima, buat pergi kepada ihsan. Atas pandangan kata Islam tu buat, tak buat, Islam tak sempurna, bukan Islam batal. Hari waktu pula. Tapi iman ni, apa tarikh iman? Iman, benar hati, ikrar dengan lidah, buat dengan jawarih. Ini tarikh iman di kalangan ulama fiqh dan ulama hadis, fuqaha dan muhaddisin. Dan kitab kita ni iman mengikut takrifan ulama tauhid, ulama usuluddin, mutakallimun, ulama tauhid, ulama usuluddin. Imannya membenar hati sahaja, ikrar dengan lisan, mengaku lidah, Islam. Buat dengan jawarih, ihsan. Dia bagi kita. Ni ambil belakang dulu 3-3 ni. Islam, iman, ihsan. Lepas tu kita baca balik dalam minggu depan pula, detailkan balik Islam tu sendiri. Ini ambil cara kasar dulu. Lepas tu minggu depan kita ulang lagi pula sekali lagi. Tak apalah kata kalau minggu ni kata nampak bolong, nanti dulu minggu depan pula. Tak susah lah. Sudah bimbang kan.
Orang kata dah ustaz tu ulang semua. Tak apa, memang saya ulang semua. Jangan duk ulang kek-kek, saya ulang semua. Tu je. Kita pandai dah, awak pandai dah. Saya dah kira awak dah awak, saya ulang semua. Sebab ni kelas umum. Bukan tanya awak faham ke tak? Faham dah. Asal ulang minggu depan. Sebab apa? Awak je faham dah, orang lain macam mana. Gitu je. Macam-macam orang ulang semua, dia kata. Ada orang tu pula, kita orang tu ustaz ulanglah banyak mana pun, dia kata. Jenis balas tu. Jadi mana kita pakai cara umum je lah. Tak kira pakai individu, pakai cara umum. Tu je. Ulang tu tak ulang. Minggu depan pindah. Ulang dulu dalam setengah jam minggu lepas. Kadang-kadang orang sengaja mari lewat pun dia kau. Mari lewat tak apa. Sekujang 20 minit tu minggu lepas tu dia ulang. Dia ngelain mari lewat, dia kata ulang minggu lepas. Ada kat balas tu. Tak apalah kan tak. Sebab pengkat tergamuk. Pesan ke ustaz. Tak duk ulang lagi lah. Dia pandai dah. Tapi dia pun dulu tak pandai. Kau sampai ulang dia pandainya. Lepas dia pandai jadi ulang, dan orang lain ke mana? Orang lain ke mana? Ada satu kelas, dia ada kelas subuh, lepas tu duha pukul 9. Subuh tempat yang sama, kemudian pukul 9. Jadi kebetulan subuh tu kita pernah bagi hati, tajuknya taubah. Berkebetulan pula duha tu kita tauhid, faridatul faraid, tapi tajuknya taubah juga. Tajuknya taubah juga. Siap dipesan kepada orang puan juga pesan pada orang puan. Orang puan ni pun tergamuk, mari telefon saya. Dia sendiri pun tak tahu, tapi dia kata orang pesan. Dia sendiri pun tak tahu. Tapi kalau kita nak terima pesanan ni, biar mana sabar. Ustaz tadi ustaz orang banyak dah buat taubah, duha kan jadi orang kata dia. Subuh orang lain, duha orang lain. Tapi saya mari dua-dua, awak seorang je mari dua-dua. Tak usah marilah awak duha je dah pandai sangat dah. Siapa tergamuk? Walah memang subuh orang lain, duhanya orang lain. Subuh puan dia berapa orang je subuh puan. Tapi duha penuh surah tu. Duha penuh, semua orang lain belaka. Bukan orang awak subuh. Orang subuh orang tempatan. Duha orang luar. Tajuknya memang tajuk sama. Tapi orang subuh ni mungkin di duha diri jugalah. Orang tempatan ni dia kata jadi duha sekarang jadi hura bak taubah. Sebab tadi kemah dah cerita bak taubah subuh tadi. Boleh tergamuk seumpama tu. Ulang-ulang dah cuba awak cerita. Saya dah andai nak cerita, dia kata ulang andai kau. Memang kena ulang. Ini bab permulaan asas. Islam apa, iman apa, ihsan apa. Islam terima. Sebaliknya engkar tolak, batal Islam, murtad. Iman terima hati. Hati tak terima, hati engkar. Zahir comel, zahir ya. Hati tak terima. Panggil apa? Orang Islam yang tidak beriman dengan Allah, dia panggil munafik. Siapa munafik? Orang yang menzahirkan Islam. Apa makna dia menzahirkan Islam? Dia terima. Bahkan ada ihsan. Anak ihsan, dia semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semayang belakang Nabi ada ihsan. Hak Nabi kata, ya belaka. Itu Islam dia ada, ihsan dia ada. Tapi hati tak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil apa ni? Islam dia ada, imannya tak ada. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, Islam di sisi zahir. Ada yang beza pula situ. Sebab Islam ni hak zahir, hubungan sesama kita, faedah atas dunia. Iman hati, hubungan masing-masing dengan Allah, faedah akhirat. Ini kena tu molek. Orang Islam tidak semestinya beriman, orang beriman tidak semestinya Islam. Mana orang Islam yang tidak beriman? Munafik. Mana orang yang berimannya tidak Islam? Orang yang berimannya tetapi tidak Islam, hal ni kita tak nak royak lah. Sebab kita hanya tengok zahir. Zahir dia tidak Islam, tak Islam lah dianya. Dia beriman dengan Allah, itu kita tak tahu hubungan dia dengan Allah. Cuma kita tahunya
dia beriman tetapi tidak Islam apabila dia menzahirkan. Ni Islam zahir. Dia pun pergi jabat agama, dia pun naik saksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zahir dah. Dia terima dah Islam dia. Dia pun ceritalah, saya percaya pada agama Islam ni lama dah. Ni dicerita kemudian. Semasa dia belum syahadah, kita tak tahu dia. Tapi apa dia dicerita kemudian? Kenapa tak masuk Islam awal-awal? Tidak menzahirkan syahadah. Dia ada sebab-sebab dia. Contohnya umur tak cukup 18. Tak tahu. Orang Islam, orang bukan Islam nak asyhadu masuk Islam, syaratnya kena umur 18. Dalam hukum agama kita, kira umur baligh, bukan umur 18. Tapi tempat kitanya umur 18. Barulah boleh asyhadu. Kalulah belum umur 18, 17, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jabat agama pun terima, jabat agama akan didakwa di mahkamah oleh keluarga orang masuk Islam ni. Sebab apa? Anak orang lagi ni, dia belum umur 18, dia tak merdeka lagi, tak dewasa lagi. Nak hak berlaku ki hak masuk Islam lepas tu kena dakwa, umur boleh cukup umur 18. Jadi dia pun takut nak masuk Islam sebab umur belum cakap 18, tapi dia belajar, dia bertanya, dia membaca, dia apa semua. Dia sudah yakin kepada Allah. Dia sudah cukup ke 6 rukun iman. Maka sah iman dia. Nak sah iman tak syarat dengan asyhadu an la ilaha illallah. Maka dia orang yang beriman. Tapi zahirnya kafir. Dia anak orang kafir. Dia tidak asyhadu secara zahir, maka hukumnya orang yang kafir. Kafir zahir, kafir atas dunia. Cuma yang kita tahunya dia beriman terlebih dahulu ni apabila dia masuk Islam. Dia royak, dia percaya pada agama ni lama dah. Maknanya di Islam terlebih dahulu, di iman terlebih dahulu, Islamnya kemudian dia tak berani nak menzahirkan. Maka nak sah iman tak berkait dengan Islam. Hati dia terima, percaya pada perkara agama Nabi bawa, sahlah iman dia nya. Tapi ada Islam ke tidak? Islam ke mana? Asyhadu ke tidak secara zahir? Tidak, maka tak ukur Islam. Fardu takdir, dia mati. Dia mati sebelum dia asyhadu. Ni fardu takdir ni tak mati ni. Dia masuk Islam, asyhadu terang-terang, dan dia ceritalah kepercayaan dia pada agama Islam ni. Dia percaya lama dah. Biasa dengar tak dalam radio Aikim, hari Khamis tak silap, petang-petang. Cerita ini sejarah di kalangan orang-orang mu'alaf yang masuk Islam. Dia cerita kadang-kadang kerana faktor keluarga, dia tak berani nak menzahirkan Islam. Faktor keluarga. Ada seorang tu dia percaya pada Islam lama dah, pada agama. Dia sekolah-sekolah sekali dengan orang Islam pun semua. Tapi oleh kerana dia Sabah ke Sarawak gitulah, di tempat dia tu Kristian dia kuat, tak berani. Tapi kepercayaan dia pada agama Islam ni lama dah. Dia boleh masuk U dia di Kuala Lumpur. Masuk U je Kuala Lumpur dia pun asyhadu. Sebab apa? Dia sudah jauh daripada keluarga dia. Dia sampai di Kuala Lumpur baru dia asyhadu. Tapi dia punya kepercayaan pada agama masa duduk di Sarawak ke gitu rasa. Tempat yang agak kuat Kristian. Sarawak tak silap. Maka dia tak berani. Dia tak berani nak menzahirkan Islam. Islam ni zahir, terima zahir, kena asyhadu di hadapan orang. Tak berani. Tapi kepercayaan dia, iman kepada agama Islam lengkap dah, dia kata, maka iman dia sah dah walaupun belum asyhadu. Ini beza antara Islam dengan iman. Fardu takdir. Ni fardu takdir buat masalah je. Dia mati di Sarawak ni juga. Tak ada masuk U di Kuala Lumpur. Ni fardu takdir, faham boleh ni. Ni hidup. Pas sekarang hidup lagi. Fardu takdir. Dia mati sebelum asyhadu. Mati belum asyhadu. Zahirnya dia kafir kan? Kafir. Hak mana bakar, hak mana. Gitulah. Baru ni saya pergi Thailand, pergi Fatani. Banyak benda lah nak beli, nak makan. Hak nak makan lah. Hak nak beli, nak belilah.
Siapa warna pukul 8 kedai tak buka lagi ni, takkan makan pagi pukul 8 tak buka lagi. Tak apa, masuk dalam pondok. Keluar pula pukul 9 tak buka lagi. Dah mana nak makan pagi tak buka lagi ni. Kita dah bertekannu nak makan nasi kabu dia. Dah tekannu nak makan nasi kabu dia. Tak buka, kena-kena dia bakar Bangkok. Dia bakar Bangkok nak mati setahun tu. Setahun dah mati baru bakar. Tak rasa tak khabar. Raja dia tu nak baru bakar gitu. Kedai tak buka. Kedai tak buka. Dibakar. Tak buka kedai kita pergi nak beli nak apa tak ada lah. Ada lagi orang. Hari Khamis ni. Main dulu. Mana sekarang dia kafir. Bakar. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah orang yang beriman, ahli syurga. Ahli syurga apa dia? Orang kafir? Kafir zahir. Sebab dia anak orang kafir. Asyhadunya tidak. Kafir zahirnya. Bukan orang Islam. Dan kenapa ahli syurga? Dia beriman. Islam lain. Iman lain. Ta'rif pun lain. Rukun pun lain. Hak batal Islamnya lain. Hak batal imannya lain. Kan kita ada batal Islam, batal syahadah, batal iman, batal akidah. Lain tu. Bunyi pun lain tau. Makna di sisi Allah merekanya orang yang beriman, ahli syurga. Adapun orang munafik, zahirnya Islam, hatinya tidak percaya. Hubungan kita dengan dia atau dunia sebagai orang Islam, dapat faedah dunia dianya. Apa faedah dunia? Hubungan dia dengan kita terpelihara, harta benda dia selamat, nyawa dia selamat. Kita kena jaga hak dia sebagai orang Islam. Sampai mati pun kita kena jaga hak dia sebagai orang Islam. Kita wajib memuliakan jenazah dia. Kita wajib tajhizkan jenazah dia. Kita sempurnakan jenazah dia dengan mandinya, dengan kapannya. Beraluh pula mandinya, beraluh pula kapannya, solatnya lagi, atau pergi kuburnya lagi. Kita menghormati sebagai orang Islam. Itu faedah dunia. Tiba hatinya tidak beriman. Bukan setakat tekan neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Neraka lapis paling bawah sekali. Sebab apa? Dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia hanya menzahirkan Islam sahaja. Tidak beriman dipanggil orang Islam yang orang Islam zahir, kafir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil orang munafik. Tapi orang beriman yang tidak Islamnya, kita hanya boleh tahu kemudian apabila mereka cerita kedudukan, kepercayaan dia, keyakinan dia kepada agama Islam. Iman dia, rukun iman dia cukup, sah iman dia. Tapi dia bukan orang Islam sebab dia tidak menzahirkan sebagai orang yang terima perkara agama dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gimana? Ni macam iklan ni berkali ni tau. Apa macam dalam TV tu kan. Sebelum daripada siaran yang sebenar, dia ada buat sedutan-sedutan. Tahu? Panggil apa? Gezek pun apa? Lah sebelum daripada drama sebenar, cerita sebenar tu kan, dia iklan dulu kan, dia ambil hok sedutan-sedutan hok biar orang jadi nak tengok. Ni bukan gini ceritanya. Macam mana? Dah bukan. Dia kena letak 3 tu baru kita tak lari daripada Islam terima zahir, iman terima hati. Lepas tu terima saja je ke? Terima sembahyang wajib, terima je, laksanalah ihsan. Bila laksana ihsan barulah Islam tu sempurna. Terima baru sempurna. Terima sembahyang wajib, dok sembahyang, terima tu panggil terimalah. Islamnya sah lah. Tapi buahnya tidak. Islam yang tak sempurna sebab tidak ada ihsan, tidak laksana. Dia antara Islam dengan ihsan ni kena letak molek. Islam terima, ihsan laksana. Antara dua ni. Khawarij Islam terima dan laksana. Khawarij ni golongan yang terpesong. Islam terima dan laksana.
Kalaulah tidak laksana, tidak laksana, macam puak Khawarij, puak mazhab Ibadi, tak laksana, terima sembahyang wajib, sembahyang tidak, kafir. Terima kewajipan puasa, puasa tidak, kafir. Tu Khawarij, mazhab Ibadi, puak Khawarij. Terima judi tu haram tapi langgar semacam, judi semacam, kafir. Terima zina tu haram, ya, zina haram tapi dia langgar semacam, dia berzina juga, kafir. Itu Khawarij, bukan ahli sunnah. Kita ahli sunnah nak kata mula, terima Islam, laksana ihsan. Selagi terima Islam dia, nak sempurna Islam kena laksana. Terima, laksananya tidak. Orang Islam yang fasik, orang Islam yang derhaka. Tapi Islamnya tak batal. Sebab Islamnya bukan laksana, Islamnya terima. Gitu. Kalau kita nak tanya berkaitan kedudukan Islam, sama ada Islam disah ataupun tidak, jangan tu tanya. Jangan tu tanya apa hukum laksana separuh-separuh, apa hukum laksana sebahagian-sebahagian. Batal dak Islam dia. Islam lagi ke dak kalau laksana separuh-separuh. Soalan tu dak kena awal-awal lagi. Soalan tu dak betul awal-awal lagi. Dia nak tanya Islam batal ke tidak. Dia tanya bab tarikh ihsan. Kau nak tanya Islam batal ke, tanya hak berkaitan dengan tarikh Islam. Islamnya terima. Kalau engkar macam mana? Kalau tolak macam mana? Kau lagi pada tarikh Islam. Tiba-tiba dia tanya hak bab ihsan. Kalau laksana separuh-separuh, macam mana Islam dia? Batal ke tidak? Tanya bab ihsan. Lepas tu dia pergi pula Islam batal ke tak? Soalan tu nak betul awal-awal lagi dah. Kalau nak tanya bab Islam ni, apa hukum engkar separuh-separuh? Bukan engkar separuh-separuh, engkar satu perkara sahaja. Perkara agama yang diketahui secara umum, orang tahu belaka. Perkara ijma' ulama, walaupun perkara ni sunat sekalipun. Contoh dah kita kerak kuku itu syariat, disunatkan kepada kita kerak kuku. Ijma' ulama syariat, orang semua tahu kerak kuku ni syariat agama kita. Muka kuku anda kau tak pakai hukum kat kuku, murtad lalu dah dianya. Sebab apa? Dia engkar satu perkara agama yang diketahui secara latah. Orang tahu belaka kerak kuku tu hukum agama, disunatkan. Tiba dia engkar, ditolak, maka batal Islam dia. Waliyazabillah, murtad. Kalau nak tanya bab Islam, bab terima. Kalau tanya bab laksana, tu bab ihsan. Dia tanya bab ihsan, dia tanya pula batal dak Islam. Apa hukum laksana separuh-separuh? Laksana separuh-separuh biasalah orang kita. Mana contoh laksana separuh-separuh? Puasa dengan semayang. Puasa semayang nyedok. Semayang puasa nyedok lah, tak tau. Ada tak orang? Perintah semayang dilaksana, perintah puasa dia tak laksana, tak ada tau. Adanya perintah puasa dilaksana, dia puasa molek-molek ada. Perintah semayang dia tak semayang. Tu panggil apa? Laksana separuh-separuh. Dah batal Islam? Dah. Semayang, perintah semayang dilaksana, perintah puasa dilaksana, perintah tutup aurat dia tak laksana. Separuh-separuh dah tu, dah batal Islam. Perintah semayang dilaksana, perintah puasa dilaksana, perintah tutup aurat dilaksana, perintah jangan mengumpat dilanggar. Apa panggil separuh-separuh? Ke mana? Perintah semayang dilaksana, perintah puasa dilaksana, perintah tutup aurat dilaksana, perintah ikhlas tak ada, kita tunaikan dalam hati dia. Perintah tawakul tak ada dalam hati dia. Perintah sabar tak ada dalam hati dia. Bukan laksana separuh-separuh apa panggil? Lepas tu batal Islam. Gitu. Bak laksana, bak ihsan. Tapi biasa ditanya seumpama tu, apa hukum
laksana perintah Allah sebahagian-sebahagian. Bab laksana bukan berkait dengan Islam. Laksana berkait dengan ihsan. Syarat untuk sempurna Islam. Jangan, bukan wak mudah bab ihsan ni, jangan salah faham. Tak ada ihsan walaupun Islamnya tak batal, Islam yang fasik, yang derhaka. Oh jangan, kalau gitu tak apa asalkan kita terima kewajipan semayang, asalkan kita terima kewajipan puasa, tak semayang pun tak apa, tak puasa pun tak apa, sebab Islam kita tetap sah. Jangan salah faham. Bila tak semayang, tak puasa, tidak ada ihsan, derhaka, fasik, tempatnya neraka. Kita cerita bab Islam ni, imam ni macam mana pula? Imam ni macam mana? Islam mudah je. Islam mudah. Kita jaga percakapan, kita jaga perbuatan, Islam kita selamat. Kita jaga percakapan, jangan buat cakap lebih kurang bab hukum agama. Mulut, lidah kita jaga. Perkara yang kita tak tahu, kita tanya orang molek. Bab percakapan, bab iman. Bab iman. Iman ni benda sukar, benda dalam. Bayangkan munafik sembahyang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya pergi Mekah sembahyang masjid Nabi je. Mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya boleh ziarah kubur Nabi saja. Mereka belajar masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya belajar di kalangan warasatul anbiya saja. Mana mereka sembahyang berjemaah di belakang Nabi. Tak ada dah. Selebih-lebih imam. Tak ada. Hidup bersama Nabi. Boleh tengok terang-terang mukjizat yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi imamnya ada ke tidak? Imamnya tidak ada. Makna kalau duduk bersama dengan Nabi, semayang belakang Nabi, kalau imamnya tak ada, munafik, kekal neraka selama-lamanya. Sama juga macam kita. Walaupun kita pergi Mekah sokmo, semayang masjid Nabi sokmo, gizau kubur Nabi sokmo, hak semayang belakang Nabi pun, hak duduk hidup bersama dengan Nabi pun, kalau imamnya tidak ada, kekal neraka selama-lamanya. Kalau bos takat kita pergi semayang masjid Nabi je, bukan berimamkan semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya ziarah kubur Nabi, bukan hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab iman ni bab dalam. Macam mana kita nak jaga iman kita? Bab Islam kita boleh jaga. Tak semayang, tak puasa, berjudi, minum arak, tapi mulut jaga. Jangan duk habis kurang cakap bab agama. Jangan kata semayang tak wajib, puasa tak wajib, jangan. Tu kita pun jaga mulut. Hati, sembahyang tidak sebesar-besar dosa, puasa tidak sebesar-besar dosa, berjudi pula sebesar-besar dosa, berzina pula sebesar-besar dosa. Hati ni lebih bitik laginya. Dan macam duduk iman dalam hati, kalau hati seumpama tu, akhirnya di hati semayang tak ada boleh pedah apa pun. Hati ni, mulut tak bicara. Mulut tak bicara, hati. Tengok orang semayang pun susah seperti juga, tak ada boleh apa-apa yang semayang. Hati dia sudah engkar. Semayang ni tak guna semayang, puasa ni tak guna puasa ni. Jadi dia harap apa nak harap-harap? Hak saya kan, riba apa nak harap-harap kan? Kau banyak harta kan? Hati dia engkar, maka batal iman dia. Zahir dia orang Islam, tapi iman sudah tidak ada, kekal neraka selama-lamanya. Jadi ihsan inilah penentuan kekuatan iman. Bab Islam simple saja. Jaga percakapan, selamat Islam. Jaga perbuatan, selamat Islam. Jangan sujud kepada makhluk, batal Islam. Sujud pada pokok, batal Islam. Perbuatannya apa? Ambil Quran, pergi capok tempat kotor, tujuan untuk menghina, batal Islam. Itu perbuatan. Jaga perbuatan, jaga percakapan, selamat Islam. Simple saja. Tapi hak hati macam mana? Kalau ihsannya tak ada, pelaksanaan agama tak ada. Hak tuan suruh buat retek, tinggal retek. Hak tuan larang tinggal retek, buat retek. Nak kira mana? Kekuatan dalam mana? Itu perkiraan adalah iman, hubungan dia hari akhirat. Mana bukan buat mudah buat ihsan ni. Jangan salah faham pula, janji terima tak laksana pun tak apa. Bukan kata tak apa, cuma Islamnya tak batal.
Tapi ihsan tak ada derhaka kepada Allah. Tempatnya neraka. Dia kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia akan pergi pula kepada melemahkan iman kita. Dosa ni melemahkan iman kita. Kita nak cerita bab iman, bab dalam. Sebab tu ihsan tu penting. Cuma kita nak bahagikan, Islam duduk di sini, iman duduk di sini, ihsan duduk di sini. Kita cuma pecahkan pembahagian. Tapi nak panggil orang beragama, kena lengkap ketiga-tiga bahagian agama. Islam kena ada, iman kena ada, ihsan kena ada, barulah lengkap agama kita. Cuma kita asing-asing pecah ni, pecah pengertian dia. Bukan boleh pisahkan, boleh asingkan agama, tak boleh pecah-pecah. Islam, iman, ihsan tak boleh nak pecah-pecah. Kena terima sekalian. Ini hak Nabi, hak Tuhan katanya, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah tu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, masuklah kamu pada agama secara keseluruhan. Islam kena ada, iman kena ada, ihsan kena ada. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali kamu ikut jejak langkah syaitan. Islamnya ada, imannya ada, ihsannya tak ada. Itu syaitan, jejak langkah syaitan. Ihsan panjang ni. Ihsan ni pelaksanaan perintah zahir, ihsan. Pelaksanaan perintah batin, ihsan. Bersembahyang, ihsan. Berpuasa, ihsan. Ikhlas pun ihsan. Tawakul, sabar, redha, ihsan. Tu ihsan belaka. Hak ni semua ni, amalan ni lah yang akan menguatkan iman. Ini kedudukan ihsan dalam agama kita. Jangan kita dengar, oh gitu separuh-separuh. Tak ada separuh-separuh. Tanda beragama terdahulu kan ada 4 tanda tu kan. Ada 4 tanda. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Boleh panggil orang yang beragama. Cuma kita nak faham takrif, perbezaan takrif Islam, iman, ihsan. Kemudian saya sebut dah tadi, insya-Allah saya akan ulang balik. Dia punya asas rukun Islam, syahadah, rukun Islam yang pertama. Asas Islam, rukun Islam yang pertama syahadah. Tapi di rukun Islam ada sembahyang, zakat, puasa, haji. Sembahyang, zakat, puasa, haji ni kalau kita ngaji kitab fiqh, bahagian ibadah dia panggil, bukan gitu. Kita ngaji fiqh kan. Fiqh ada 4 robok, 4 bahagian. Ada ibadah, munakahat, janayat. Ibadah, muamalah, munakat, janayat, 4 bahagian. Tapi di rukun nombor 2 sembahyang, nombor 3 zakat, nombor 4 puasa, nombor 5 haji, itu ibadah. Mana muamalahnya? Mana munakahatnya? Mana janayatnya? Mana? Tidak ada dalam rukun Islam. Sebab tu ada orang salah faham. Dia kata saya hanya nak laksanakan apa yang ada dalam rukun Islam sahaja. Apa yang saya nak laksanakan? Saya nak semayang, saya nak zakat, mengeluarkan zakat, saya nak puasa, saya nak haji. Sebab apa? Hak tu je ada dalam rukun Islam. Saya nak buat ada dalam rukun Islam je. Orang yang tak faham agama. Kalau kita hanya nak buat ada dalam rukun Islam sahaja, kenapa buat nikah? Ada nikah dalam rukun Islam. Itu munakahat. Kalau awak hanya nak beramal dengan semayang, puasa, haji saja, kenapa awak jual beli? Kenapa awak sewa menyewa, pinjam meminjam? Itu muamalah. Dia kata dalam rukun Islam ada semayang, zakat, puasa, haji je. Itu bahagian ibadat. Dia kena faham di syahadah dulu. Asas Islam adalah syahadah. Pengakuan kita Allah Ta'ala je Tuhan kita. Allah pun utuskan Rasul, utuskan Nabi SAW sebagai Rasul. Kita pun syahadah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang Nabi bawa ibadah saja je ke? Ibadah ada, muamalah ada, munakahah ada, janayah ada. Kena terima belaka lah. Dah kenapa you hari ibadat saja?
Itu panjang pembicaraan. Sebab ibadah ni sebahagian besarnya dia panggil perintah yang ta'abbudiyun, dia panggil perintah yang ta'abbudiyun. Ta'abbudiyun ni kalau kita tanya dia punya kerana tak jawab. Contoh, kenapa solat 5 waktu? Cuba beritahu. Kenapa solat 5 waktu? Kenapa? Boleh jawab? Kenapa rakaat berbeza? 2 ada, 4 ada, 3 ada. Oh, 2 subuh ngatuk. Boleh jawab gitu? Subuh ngatuk kan? 2 sudah kan? Lepas tu isyak ngatuk tak isyak? Ngatuk tak isyak? Berapa pak menurut isyak? Tiba-tiba garik 3. Garik tak ngatuk lagi. Isyak baru ngatuk. Patutnya isyak lah 3. Maghrib lah 4. Kalau kira ngatuk. Tak nak jawab. Boleh jawab? Kenapa puasa daripada subuh sampai ke maghrib? Kalau kita puasa maghrib ke subuh kan senang. Tahu tak puasa maghrib ke subuh? Sebelum maghrib kita sahur, buka lepas subuh. Kan? Hak tu tiap-tiap hari puasa tak apa. Kesihatan bagus kan, tak makan malam. Tak. Kan tak makan malam kan. Makan pulau petang sahur, buka lepas subuh esok. Kenapa puasa subuh sampai ke maghrib? Orang tengah kerja masa itu kan. Kita boleh tanya. Ini panggil ta'abbudiyun, perintah yang kita tak boleh nak cerita dia punya hikmah dia. Contoh haji. Kenapa tawaf? Kenapa tawaf? Allah dah di Kaabah. Kenapa sa'i Safa ke Marwah? Siti Hajar cari air, Siti Hajar cari air. Awak buat apa? Boleh jawab? Kenapa wukuf di Arafah? Kenapa wukuf di Arafah? Saya ingat tunggu saya ngajak, kalau tunggu durian boleh kau durian dia kata. Kalau tunggu durian boleh kau durian. Dan ni gapo ni wukuf di Arafah? Cuba cerita sebab apa? Kenapa melontar? Melontar kerana syaitan. Oh, syaitan bukan situ je syaitan. Untuk bila bang je kita gandeng jambang. Kalau orang bang syaitan lagi masuk jambang kan, orang bang kita gandeng jambang. Gitu. Apa panggil apa ni? Perintah yang kita tak boleh nak jawab. Ta'abbudiyun dipanggil. Kita ada syahadah. Kita mengaku Allah Tuhan. Kita tak timbul dah bapa semayang, sebab apa puasa gitu, sebab apa haji gitu, kita tak soal dah. Tapi ini benda yang ta'abbudiyun kita boleh terima. Bab muamalah, bab munakahat, bab jenayah. Hak tu lagi mudah kita terima. Muamalah. Kalau tak ada sewa menyewa, jual beli, hutang berhutang, macam mana kita nak hidup bermasyarakat? Kalau tak ada munakahat. Kalau tak ada nikah kahwin, jadi lembu kambing, jadi ayam itik lah kita ni. Tak tahu anak siapa lah jawapan dia. Kalau tak ada bab nikah kahwin. Nikah pula ada nafkah. Kenapa hukum menetapkan wajib nafkah? Kita boleh cerita dia punya sebab dia. Kenapa kau hukum membenarkan tolak cerai? Kita boleh cerita sebab dia. Dia tak boleh nak pergi dah dua orang tu. Cerai kan? Cerai ni pula boleh pula rojak kembali. Kenapa boleh rojak kembali? Mungkin dia macam lepas bercerai baru nampak kebaikan masing-masing. Syarat membenarkan rojak. Kenapa sampai 3 tak boleh dah? Kita boleh cerita 3 cukup lah. Kalau tak ada hak 3 kali, hari-hari cerai. Sebab apa kena ada edah? Sebab apa kena ada edah? Supaya tidak bercampur benih. Itu boleh cerita dia punya kerana dia lah. Tapi ada juga yang ta'abbudiyun dalam bab munakahat. Contoh, yang sudah bersama, bercerai 3 kali suci. Sebab apa? Sebab tak nak memastikan bahawa rahim dia sudah tidak ada benih suami. Tapi kalaulah lepas akad nikah ni, lepas akad nikah, terima nikahnya, po tembok dia orang, mati kawan tu. Mati, tak bersama lagi dengan perempuan dia, isteri dia. Ada edah ke tak? Ada edah. Edah apa? Edah wafat 4 bulan 10 hari. Edah wafat apa? Dia tak bersama lagi. Kenapa ada edah wafat? Jangan duk tanya waktu tu. Ada perkara yang dia panggil ta'abbudiyun. Cuma setengah mengatakan untuk menghormati arwah suami walaupun belum bersama. Sama juga suami ditinggal lama dah. Balik pas ke Indonesia dah. Balik pas ke Nepal dah. Nepal dah di antaranya orang nikah dia ni. Balik sampai ke Bangladesh dah. Hidup ke mati tak tahu dah suami dia.
Isteri dia di Malaysia ni tutup pasar. Berpisahnya 10 tahun dah. Lepas jabat agama mengesahkan jatuh talak, maka dia pun kena iddah pula 3 kali suci. Iddah dia lagi 10 tahun dah tak bersama. Ada juga lah yang kita tak boleh nak. Dia punya elah dia kerana tu ada. Tapi cara umumnya bab muamalah ada dia punya kerana kita boleh cerita. Bab munakah kita boleh cerita. Bab janayah, kenapa agama menetapkan hukum janayah? Sebab nak peringatan kepada orang jahat, nak menyelamatkan orang baik. Kalau buat gini hukumnya gini. Kalau mu cedera orang, mu kena cedera balas. Kalau mu tetak orang, mu kena tetak balas. Kalau kamu semua isi orang, kamu akan kena isi juga. Qisas dia panggil, balas seumpama. Putus tangan kamu. Putus telinga kamu. Ini qisas agama. Sebab apa? Untuk menakutkan orang. Berasa nak pergi catah telinga dia, telingamu tak ada lagi. Berasa nak sembah esik budak ni, tambah ke dia, mu sembah esik dia dengan mumung lagi muka mu kena sembah esik, kena balas. Ini hukum kisah. Sebab apa kita boleh cerita dah? Sebab dia. Kerana dia boleh cerita. Orang jadi takut nak buat. Buat juga dia akan kena balasan yang sama. Bukan kata sembah esik. Sebab apa? Sebab upang tu tambah ke dia. Dia pun sembah esik. Dia kata apa? Biar putih mata, apa ni? Jangan apa? Yang putih tulang. Apa? Ke maksud lain tu? Ada tak? Tak kita dah. Apa kata? Biar sama-sama tak boleh. Gitu tak? Biar sama-sama kissing. Biar sama kissing. Dia tak mahu kat kaki. Aku minta malam-malam, dia pun sembuh isi. Kena takap poli, pergi mahkamah. Dia pun senyum-senyum je, dia pun mengaku bersalah. Oleh kerana dia mengaku bersalah segera, jimat belanja mahkamah, hukumnya ringan. 5 tahun saja kena. 5 tahun kena, tolak public holiday, tolak kelakuan baik, 3-4 tahun bebas. Orang perempuan yang kena acid tu cacat sampai ke mati. Dia keluar senyum-senyum sehat, putih lepuk, tak kena matahari, kerja pun tak payah, makan orang tanggung. Tubik dia pun lewat mohon puang. Mana mek, tak ada nak minta mu. Aku minta hari tu mu tak ambuh. Nak kata mana? Akhirnya yang jadi mangsa disembah acid ni 2 kali mangsa. Yang pertama disembah acid, yang kedua tidak puas hati. Dia pun tak puas hati, keluarga tak puas hati. Sebab apa? Kena 5-6 tahun je. Yang budak puang ni cacat sampai ke mati, dia 5-6 tahun je. Mana apa? Mangsa jadi berkali-kali menjadi mangsa. Lepas tu orang lain pula tengok tak takut nak buat. Tapi kalau hukum kisah, balas seumpama, orang tak berani nak buat. Ini perkara yang kita boleh fikir dengan secara hikmah dia, sebab dia. Itu bab janayah. Tapi kalau bab ibadah, sembahyang, zakat, puasa, haji, kita boleh terima bulat-bulat kerana kita ada syahadah. Bab muamalah, bab munakahat, bab janayah, simple saja. Kita akan terima mudah-mudah. Sebab tu didatangkan rukun Islam hanya ibadah saja. Sembahyang, zakat, puasa, haji. Janji, rukun yang pertama kena faham molek. Kita ada syahadah. Kita mengaku Allah Tuhan. Ya. Kemudian kita balik semula dalam bab Islam. Ada dalam bab Islam cerita bab malaikat? Tak ada cerita bab malaikat. Malaikat cerita bab rukun iman. Dalam rukun Islam ada cerita tak bab Quran, bab kitab? Tidak ada. Dalam rukun Islam ada cerita tak bab qiyamah? Tidak ada. Lepas tu orang Islam boleh tolak kewujudan malaikat. Orang Islam boleh tolak kesempurnaan Al-Quran kitab. Orang Islam boleh tolak kiamat. Sebab dalam hukum Islam tidak ada kiamat. Sebab malaikat ke, kitab ke, kiamat ke dalam hukum iman. Dalam hukum Islam tak ada. Mana orang Islam boleh tolak tadi? Tak boleh. Dari mana duduknya? Duduk di bawah syahadah. Duduk di bawah syahadah. Kita mengaku Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi cerita tak malaikat? Cerita, kita terima. Malaikat ada. Itu Islam. Percaya malaikat ada, itu iman. Ya. Rasul cerita tak bab qiyamah, bab barzah, bab setiap sangkakala yang kedua, bab mahsyar, bab syafaatul uzma, ini hisab, mizan.
Tiang sirah, syurga, neraka. Nabi cerita ke tak? Nabi cerita. Dan kita mengaku Nabi utusan Allah, kita akan terima secara zahir. Kiamat berlaku sungguh. Kita akan dihidupkan kembali. Ada balasan syurga neraka. Kita mengaku secara zahir orang Islam. Tapi di mana cerita bab kiamat dalam rukun Islam? Dalam rukun syahadah. Dalam rukun syahadah. Kalau tidak, kau tak perlulah. Mana kalau mulut kata malaikat dongeng. Malaikat tak ada cerita tahyul malaikat. Kita bertengok dalam rukun Islam, tak ada cerita malaikat. Kena faham syahadah. Rukun yang pertama yang menjadi asas kepada Islam, syahadah. Kita mengaku Allah Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan. Nabi cerita dalam malaikat. Cerita, kena terima lah. Duduk mana? Duduk bawah rukun yang pertama, rukun syahadah. Sebab Islam ni terima perkara agama hak diketahui cara mudah. Malaikat semua orang tahu ada. Kiamat semua tahu berlaku. Kena terima. Ni alam barzah nak ada persoalan. Semua tahu perkara tu. Kena terima. Secara zahir itu orang Islam. Percaya hati itu iman. Kena. Maknanya antara Islam dengan iman, walaupun rukunnya berbeza, kemudian Islam terima zahir, iman percaya hati, tapi benda yang zahir kena terima, benda yang hati kena percaya adalah benda yang sama sahaja, iaitu perkara agama yang diketahui secara mudah, orang tahu belaka, benda sama. Yang bezanya Islam terima zahir, iman percaya hati. Akan apa? Akan perkara agama yang sama. Bezanya terima zahir Islam, terima hati iman. Situ yang beza. Di rukun iman tak ada cerita bab solat, tak ada cerita bab zakat, tak ada dalam iman cerita bab puasa, dalam iman tak ada cerita bab haji. Kita beriman kepada Allah kan, kita beriman kepada Rasul kan. Rasul bawa dah bab sembahyang ni, bawa, terimalah, hati kena percaya. Tu iman. Makna terima solat ni pun rukun iman, terima juga, terima hatilah. Mana apa benda yang sama saja. Bezanya Islam terima zahir, iman terima hati. Akan perkara yang sama. Rukunnya tak sama ni. Secara tersuratnya tak sama, tetapi secara tersiratnya sama. Betul tak ayat? Betul tak? Tersurat hak tulis tu, tersirat di pengertian dia sama. Sebab asas Islam syahadah. Nak saksi Allah Tuhan, nak saksi Nabi Muhammad utusan Tuhan. Asas iman percaya kepada Allah, percaya pada Rasul. Sama je. Islam walaupun rukun iman, Rasul duduk nombor berapa rukun iman? Rasul duduk nombor 4. Beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul. Walaupun Rasul duduk nombor 4, tapi asas iman 2. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Tapi kenapa malaikat duduk nombor 2, kitab duduk nombor 3, Rasul duduk nombor 4? Susunan ni Nabi susun ni. Bukan ulama yang susun, Nabi susun. Bila Jibril AS tanya Nabi, akhbirni anil iman, ya Muhammad ceritakan aku apa di iman. Nabi pun jawab, antu minabillah, Allah mula-mula, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab, wa rusulihi, nanti yang keempat Rasul. Sebab apa Nabi susun umpama tu? Dipanggil tartib agama diturunkan kepada kita. Agama datang daripada Allah. Penyampai wahyu malaikat Jibril, bawa kita pergi kepada Rasul. Itu susunan agama disampaikan kepada kita. Sebab tu Rasul duduk nombor 4. Tapi asas pada rukun iman, beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Mari daripada zahirnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pergi pada hatinya, dah kita nak saksi Allah Tuhan, percaya kepada Allah. Kita nak saksi Muhammad utusan Allah, kita percaya pada Rasul. Tu Islam dengan iman. 2 rukun asas. Apabila syahadah kita, zahir kita mengaku, hati kita terima,
maka segala perkara agama kita akan percaya, terima zahir, hati kita akan beriman akan perkara agama yang sama saja, walaupun rukun tu ada yang berbeza pada hak tersurat tu, tapi yang kita wajib terima perkara yang sama, perkara agama. Macam mana? Tak habis geng tu. Habis geng tu. Sungguh pasal setengah tempat tulis di whiteboard, Islam takrif dia pegang dua pandangan, iman takrif pegang dua pandangan, lepas tu buat susu mudah sikit. Hak ni cerita cara tunjuk tangan je lah. Cara tunjuk tangan dia. Islam terima zahir, iman terima hati, ihsan jangan duk terima sajalah, tunaikan, laksanakan, kerjakan. Hak Tuhan suruh buat. Hak kita terima Tuhan suruh kan. Hak Tuhan larang tinggal. Dan kita akur dah kan. Mengumpat syarat mengharamkan. Ya, syarat mengharam. Terima. Dah tinggal lah. Jangan nak mengumpat lagi. Itu ihsan. Kau kan orang mengumpat. Mengumpat tahu tak Tuhan larang? Tahu. Mu terima tak Tuhan larang? Terima. Yang mudah mengumpat lagi tu apa? Gata lidah, gata mulut, apa? Ada tahu lah. Jadi nak comel Islam yang kita terima mengumpat ni larangan agama, tinggalkan biar ada ihsan. Bola agama tu comel. Islam, iman, ihsan, lengkap agama. Sempurna agama, sempurna tu nisbah kata untuk lengkap lah. Sempurna agama yang sebenar, naik kepada maqam kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru sempurna agama yang sebenar-benar. Kita Islam, iman dan ihsan ni sempurna agama dengan makna dinamakan kita orang yang beragama. Islam, iman dan ihsan. Jadi insya-Allah minggu depan kita masih lagi baca di Islam, iaitu mengaku dengan tidak fikir bicara oleh lidah seseorang dengan betul, setidak tolak engkar akan perkara agama yang mudah yang dibawa oleh Rasul. Wallahu a'lam. Dia kadang-kadang ni kitab ni kalau kita nak berhenti tu payah. Sebab benda ni nak biar selesai cara-cara kasar. Jadi kita baca sekitab lah. Gitulah dah. Dia tengok pula ustaz ni warna ni dekat 10.30 ni baru suti ni. Suti lagi baca pula. Kita habis pukul 12. Gitu. Tak lah kalau nampak 10 suku tu nampak macam tak nak break, satu kitab tu. Baiklah kita nak berhenti satu bab, nak tukar kitab lain, bab lain, jadi payah dah nak cerita. Orang tukar nak cerita pun payah dah nak mikir, orang tukar terima pun biar bakal situ sudah. Dia kadang-kadang gitulah. Kalau agak tak nak berhenti, kita akan baca satu kitab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.